Produk kraftangan dari rotan di Kelantan sebenarnya masih mendapat tempat di hati peminatnya sendiri, walaupun dewasa ini usaha ke arah itu tidak sebagaimana dulu. Mungkin berpunca daripada saingan dengan beberapa produk kraft dari bahan-bahan lain yang dikatakan lebih murah, menyebabkan bahan-bahan dari kraft rotan seolah-olah bergerak perlahan. Ditambah pula sikap kerajaan negeri sendiri yang langsung tidak mengambil inisiatif supaya produk dari bahan-bahan berkenaan dieksploitasikan untuk dimajukan supaya terus mendapat tempat sebagai punca kraftangan rotan berkeadaan sedemikian. Cuma kita sekadar boleh mengucapkan tahniah kerana ada individu yang bukan sahaja berminat dengannya, tetapi atas dasar untuk mengelakkan produk kraft rotan kurang diberi tumpuan yang akan menyebabkannya terus berkubur adalah tepat pada masanya. Sebarang usaha ke arah itu perlu diberikan perhatian. Sesuailah hasrat dan tekad yang cuba direalisasikan oleh pengusaha MSB Enterprise Muhammad Samsudin bin Ali atau lebih dikenali sebagai Abang Din dari Kota Kubang Labu, Wakaf Baharu Kelantan bangkit dengan cita-cita dan semangatnya kerana menganggap produk kraft dari rotan ini ada potensi untuk terus maju serta mendapat tempat di hati orang ramai. Beliau yang mengusahakan produk berkenaan di atas tanah miliknya sendiri bermodalkan RM2,000 hingga RM3,000 dari wang poketnya sendiri akhirnya berjaya sehingga ke tahap sekarang selain berjaya membeli beberapa mesin dan peralatan menghasilkan produk kraft tersebut. Menurutnya, sebelum merealisasikan cita-citanya dalam industri seumpama itu, beliau mengikuti latihan serta bimbingan dari kerajaan pusat di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang turut menganjurkan beberapa kursus kepada golongan belia yang berminat. Beliau yang diberikan kesempatan oleh pihak kementerian terbabit disambut dengan tangan terbuka sehinggalah pada tahun 1983 di atas minatnya beliau berjaya menghadirkan diri mengikuti kursus kemahiran di Indonesia pula selama 6 bulan. Setelah pulang daripada latihan dan kursus kemahiran itulah pada tahun 1984 beliau menubuhkan kedai kraft rotan sekarang dengan dibantu oleh 6 pekerja sepenuh masa kerana beranggapan seni kraftangan rotan tentunya boleh diperkembangkan. Bahkan kalau membicarakan soal seni, produk dari rotan ini lebih menarik berbanding produk kraft dari bahan-bahan lain, apatah lagi berpotensi di pasaran kalau kena dengan caranya. Sebab itulah beliau tidak gentar dengan cabaran di pasaran kerana produk kraft yang dihasilkannya memang menarik, malah kalau pelanggan yang melihatnya tentunya akan tertarik kerana buatannya agak halus malahan kaya dengan seni. Katanya sambutan pelanggan terhadap produk kraft di kedai beliau setakat hari ini agak menggalakkan. Cuma masalah yang dihadapi oleh beliau adalah soal pekerja yang tidak mencukupi. Akibat pekerja yang tidak cukup menyebabkan barangan yang dihasilkan tidak dapat disiapkan pada masanya. Ini kerana produk rotan ini perlu disiapkan oleh seorang pekerja sebanyak 1 set dalam tempoh 1 bulan. Masalah ini berlaku kerana masa yang diperuntukkan kepada beberapa expo dan pameran kraft, jadi produk ini sepatutnya sudah disiapkan. Namun disebabkan hal ini ia menjadi tertangguh. Katanya lagi, selain tempahan diterima daripada pelanggan tempatan, beliau juga menerima tempahan daripada pelanggan luar Kelantan seperti dari Terengganu, Perak dan Kuala Lumpur. Misalnya, kebanyakan pelanggan dari Terengganu selalunya yang menempah terdiri daripada pengusaha pusat-pusat peranginan. Tambahnya, sambutan terhadap produk ini bukan sahaja terdiri daripada pelanggan biasa, namun kebanyakannya terdiri daripada pemborong. Jika pemborong yang menempah, beliau mengenakan kadar diskaun di antara 20 hingga 30% daripada harga biasa. Bahkan kebanyakan pemborong tersebut bukan sahaja terdiri daripada masyarakat tempatan, tidak kurang juga dari luar Kelantan hasil daripada expo yang pernah diikutinya. Katanya lagi, cara barangan ini dijual menurut kehendak pelanggan. Terdapat pelanggan yang datang membeli sendiri di kedai dan kadang-kadang membawanya sendiri.
Sebaliknya, jika ada permintaan supaya produk yang telah ditempah itu perlu diuruskannya sendiri, beliau akan menghantarnya menggunakan kenderaannya sendiri. Manakala jika produk kraft itu ukurannya agak kecil, beliau akan usahakannya secara pos biasa ataupun pos laju. Manakala barangan kraft itu pula pada kebiasaannya siap dijual pada bulan Jun setiap tahun dengan perolehan pendapatan lebih kurang RM5,000. Menyentuh tentang expo dan pameran yang berasaskan rotan ini, setiap kali mendapat info tentang expo terbabit, beliau tidak akan lepaskan peluang dan saat inilah beliau akan dianggap sibuk. Expo ini amat penting bagi industri kecil dan sederhana IKS sepertinya kerana dengan menyertai pameran secara tidak langsung akan dapat mengiklankan produk yang dihasilkan. Misalnya di Kelantan, expo yang dianjurkan oleh kerajaan pusat pernah diikutinya di Pusat Kraftangan di Tunjung, Kota Baru, manakala sering kali beliau diikuti di Jalan College, Kuala Lumpur, termasuklah pada 24 Februari 2010. Bahkan expo yang dianjurkan pihak MARA pula kerap diadakan setiap tahun di Kuala Terengganu, namun pada tahun ini dimansuhkan. Menurutnya, soal bekalan rotan sebanyak diperolehi dari Jeli, Kelantan, termasuklah dari Negeri Kedah dan Negeri Sembilan. Sekiranya wujudnya masalah untuk mendapat bekalan dan jika mustahak sangat, beliau terpaksa berusaha untuk mencari di mana-mana tempat dalam usaha untuk mempercepatkan pengeluaran hasilnya. Kadang-kadang beliau tidak susah sangat sebab terdapat juga individu yang membekalkan rotan tersebut dan jika ada yang menjualnya, beliau sanggup membelinya. Apabila hal ini berlaku secara tidak langsung dapat menampung kekurangan di beberapa bahagian tertentu. Katanya menambah, dalam masa sebulan, sekurang-kurangnya satu set meliputi 3,000 hingga 4,000 buah dapat disiapkan setiap seorang pekerja. Di antara produk kraft rotan yang dihasilkan seperti kuda mainan budak, buaian bayi, buaian orang dewasa, bekas lampu tidur, katil, kerusi goyang dewasa, penyangkut baju, raga dan cermin muka. Harga produk kraft rotan yang ditawarkan di kedainya terutamanya kerusi berbentuk anyaman berharga di antara RM3,000 hingga RM4,000. Manakala bentuk kerangka pula berharga RM1,000. Kerusi biasa tanpa penyandar seperti kerusi jahir berharga RM50, penyangkut baju RM180, buaian dewasa RM200, bekas lampu tidur RM600, katil bujang RM950, kerusi goyang dewasa RM280, cermin muka berukuran 6 kaki RM280 dan cermin muka berukuran 2 kaki RM50. Menyentuh tentang produk kraft rotan berwarna katanya, beliau lebih senang menghasilkan produk tanpa warna kerana dianggap lebih cantik dan kelihatan asli. Walau bagaimanapun, jika permintaan daripada pelanggan yang memerlukan produk yang ditempah mereka memerlukan warna pilihan, beliau akan memenuhi permintaan itu. Cuma dengan menggunakan warna ini tidak boleh bertahan lama, mudah pudar dan luntur dalam masa yang singkat. Apabila ditanya tentang mutu produk rotan yang dihasilkan berdasarkan pengalamannya selama 24 tahun itu, beliau menjelaskannya bahawa setakat ini belum pernah lagi pelanggan yang berurusan dan membeli produk di kedainya merungut atau membuat aduan tentang masalah yang timbul. Keadaan ini menunjukkan mutu barangan kraft beliau menepati kehendak pelanggan dari buatannya yang halus, standard dan telah diakui atau ditetapkan oleh pihak kerajaan. Malahan setahunnya, kebanyakan barang kraft sebagaimana yang dihasilkannya kini tidak terdapat di negeri-negeri lain. Sebab itulah beliau begitu teruja untuk memperkemaskannya cara pembuatannya agar nampak lebih menarik. Walaupun begitu, sekiranya barang kraft yang telah dibeli oleh pelanggan mengalami sebarang masalah dan kerosakan, beliau akan membaikinya atau mengganti yang baru. Tetapi sehingga hari ini produk beliau belum lagi dianggap mudah rosak. Tetapi jika benar-benar berlaku, beliau akan membaiki di tempat yang perlu atau menggantikannya dengan yang baru. Justru beliau berharap jika ada mana-mana pihak yang ingin menempah produk kraft rotan dari kedainya, beliau menanti dengan hati dan tangan terbuka. Sementara itu, beliau amat menghargai peminat-peminat produk kraft rotan ini supaya memberikan sokongan kepada pengusaha sepertinya untuk mengelakkan produk kraft rotan yang dipelopori sejak turun-temurun itu tidak terus berkubur. Paling penting adalah seni untuk menghasilkan produk itulah
sukar didapati hanya kepada peminatnya dan pengusaha yang hanya berkecimpung sahaja yang hanya jauh hari kenal mak nikam.